Okey, yang keempat, kita akan panaskan larutan ni. Ni kita dah dapat dah larutan garam kan? So, kita panaskan larutan garam macam kamu pernah buat sebelum ni sehingga tepu. Tepu tu maksudnya sehingga kalau kita nak tahu macam mana ditepu, kita tengok larutan tadi tu sekurang-kurangnya dah tinggal 1/3 daripada larutan asal. Okey, lepas kita dah pastikan dia tepu, okey, next step kita sejukkan. Okey, sejukkan pada suhu bilik sehingga kristal keluar. Okey, bila dah kristal keluar, kita bilas sikit. Okey, cara bilas macam ni lah, pakai set up macam ni. Bilas sikit menggunakan air suling. Okey, kemudian step yang ketujuh, kita keringkan di antara dua kertas turas. So, kita dapatlah garam CuSO4 yang lebih tulen sebab kita dah tapis dah benda asing di step yang ketiga tadi. Okey, ini bukanlah cara pembuatan garam, tapi ini cara untuk kita menulenkan garam. Okey, so ada soalan tak setakat ini untuk penulinan garam? Okey, boleh faham ke? Guru. Okey, faham Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Kita nak pergi kepada ni. Macam mana kita nak buat garam tak larut? Okey. Okey, kita pergi kepada garam tak larut Okey, garam tak larut, cara nak buat dia, kita akan pakai tindak balas. Okey, penguraian ganda 2. Okey, penguraian ganda 2 Okey, apa yang dimaksudkan dengan penguraian ganda 2 tu? Okey, contoh cikgu bagi okey, sebelum tu tindak balas garam 2 ganda 2 tu bermaksud okey, garam larut kita campur dengan garam larut akan menghasilkan garam tak larut dan garam larut. Okey, contoh dekat sini kamu kena pilih dulu garam apa yang kamu nak buat. Okey, cuba bagi kat cikgu satu garam yang tak larut. Garam yang tak larut. Okey, boleh respon? Come on, satu garam tak larut. Senang kamu bagi garam karbonat. Garam karbonat banyak garam tak larut. Okey, cepat respon. Satu garam tak larut. Okey. Ingat lagi benda ni? Siapa yang duduk kat luar? Siapa yang duduk kat luar? Okey, cepat. Satu garam tak larut. Satu. Bagi je cikgu satu garam. Come on. Cepat, kalau kamu tak hafal garam tak larut ni, cikgu tak tahu nanti macam mana. Okey, kaedah kata kalsium karbonat Okey, CaCO3. Okey, betul kalsium karbonat ialah garam tak larut. Okey, so macam mana kamu nak menghasilkan garam karbonat? Kamu kena pilih satu garam larut yang ada Ca dan satu lagi garam larut yang ada karbonat. Okey, so senang kalau yang Ca ni kan, garam larut kalau Ca kamu nak senang bagi je nitrat sebab kita tahu nitrat semua larut. So kamu letak je CaNO3. CaNO3 tu kalsium karbonat. Okey, garam larut pula karbonat ada 3 je anak kan. Amonium karbonat, natrium karbonat dan juga
kalium karbonat kan. Okay, kamu bagi satu lah. Kita pakai amonium lah. Okay. Okay, so bila kamu pecahkan Ca2 plus, NO3 minus, NH4 plus, CO3 minus. Okay, eventually kamu akan dapat Ca terurai dan bergabung dengan CO3, dapat CaCO3. Dan si NO3 dengan amonium akan terurai daripada garam masing-masing dan bergabung juga. Kita akan dapat garam larut iaitu amonium nitrat. Okey. Okey, so itulah yang dimaksudkan dengan penguraian ganda 2. Dia mengurai sebanyak 2 kali. Urai dekat sini dan urai dekat sini. Penguraian ganda 2. So betul tak kita cek ini ialah garam larut, ini pun garam larut, ini garam tak larut dan yang terhasil pun garam larut. So ini syarat penguraian ganda 2. Gl tambah Gl menghasilkan GTl dan tambah Gl. Okay. So every time you nak buat garam tak larut, you mesti check betul tak persamaan ini adalah penguraian ganda 2. Okey, bagi cikgu satu lagi garam tak larut. Okay, bagi cikgu satu lagi garam tak larut. Okey. Bagi lagi satu. Garam tak larut cikgu. Garam tak larut. AgCl. AgCl. Okey. Okey, now cuba kamu buat, okey, cuba nanti buat bahan apa yang kamu nak guna. Garam larut, campur garam larut yang ada Ag dan yang ada Cl. Okey, yang ada Ag, cikgu boleh letak apa kat belakang yang nak pastikan dia larut? Yang lain boleh respon? Yang lain? Ag. Cikgu kata apa? Kalau nak bagi dia larut, garam apa yang kat belakang ni semua larut? Nitrat. NO3 kan? Okey, so NO3. next Cl. Okey, garam apa yang larut Cl? MgCl. Okey, MgCl. Okey, kemudian garam larut yang terhasil apa? Okey, ini produk dia. Produk dia dah memang kita tahu dah kita nak buat yang ni. Okey, kemudian produk yang lagi satu apa yang kita dapat? MgNO3. MgNO3. Betul, MgNO3 garam larut. Betul larut lah kan sebab nitrat. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan penguraian ganda 2 Okey. Okey, itu dimaksudkan dengan penguraian ganda 2. Sekarang kita nak bincang dia punya prosedur. Macam mana kita nak buat prosedur garam tak larut. Okey, senang saja. Tadi kita dah tahu dah kena ada 2 bahan kan. Okey, cara dia yang pertama ialah kamu ambil satu garam. Contoh tadi kamu nak ambil AgNO3. Okey, kemudian kamu ambil satu lagi garam yang larut juga. Tadi kamu ambil apa? MgCl kan? Okey. Kemudian kamu campurkan kedua ni. Okey. Ingat bila prosedur kena bagi tahu berapa molar, berapa volume. Okey, contoh kamu nak ambil 50 cm padu AgNO3 dan dia punya kemolaran ialah 2 mol DM D3. Ni pun sama. Okey. So, kamu dah campur. Bila kamu dah campur, apa yang kamu akan dapati? Once you campur je garam yang tak larut. Yang kita nak buat kan garam tak larut kan? Iaitu AgCl tadi.
AgCl tu terus akan keluar daripada campuran tadi. Okey. So, nanti kamu akan dapat satu larutan dan akan ada mendakan MgCl. Okay, this one ialah AgCl. Okay, so bila dah termendak, okay, senang saja step yang ketiga, kamu perlu filter saja. Okay, kamu tuang larutan ni dan kamu akan dapat garam dekat atas. Dekat sini kamu akan dapat MgCl. Sebab dia dah termendak kan. Okay, lepas tu MgCl tu kamu basuh menggunakan air suling. Sebab dia garam yang tak larut, jadi kamu boleh basuh. Basuh lama-lama pun tak apa sebab dia tak larut dalam air. So, bila dah basuh, kita tak perlu nak buat step panaskan whatever tu. Kita terus keringkan di antara dua kertas. Senang Cara prosedur nak buat garam tak larut sangat senang. Macam tu je. Kamu campur dua, kemudian kamu dapat mendakan. Mendakan tu kamu turas, kemudian keringkan di antara dua kertas Okey, garam ni ingat tak yang kita buat garam yang warna kuning dulu. First cikgu tunjuk tindak balas dia keluar warna kuning kan. Kan bila kita keringkan di antara dua kertas, kamu akan nampak dia punya tekstur tak begitu kristal tapi lebih kepada macam powdery, macam tepung-tepung macam tu. Okey. So itu saja sebenarnya tindak balas garam tak larut. Okey, cuma kamu kena strong dekat kamu punya hafal garam larut, garam tak larut. Kalau tak nanti kamu problem bila kamu nak buat tindak balas ni. Okey. Um, itu tentang prosedur. Okay, sekarang ni kita tengok aktiviti 6.25. Okey, 6.25 sekejap. Okey, dekat situ dia bagi sikit macam mana kita nak menulis persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarutkan. Okey. So, dia bagi cikgu dekat situ, dia kata tulis persamaan ion, muka surat 187 bagi tindak balas yang berikut. Argentum nitrat, okay, bertindak balas dengan magnesium klorida. Okey, argentum nitrat ialah garam larut. Okey, MgCl ialah garam larut. Okey, so apa hasil dia? Kita akan dapat GTl dengan Gl lah. Okey, garam tak larut yang kamu akan dapat ialah AgCl. Dan garam larut yang kamu akan dapat MgNO3. Okey, so sekarang ni dia kata macam mana nak tulis persamaan ion. Okey, so persamaan ion ialah kamu pilih garam yang kamu nak lah. Garam yang kamu nak kan garam tak larut kan? AgCl kan? Okey, so you take this out. Pergi sini. Okey. Okey, AgCl ni kamu pecahkan dia punya ion. Ag plus tambah Cl minus. So, you akan dapat AgCl. Okey, macam tu cara dia. Okey, ataupun kamu nak ikut textbook. Okey, kalau kita nak ikut textbook Okey, kalau nak ikut textbook, kita pecahkan one by one. Boleh juga. Tapi kalau kamu dah terror, kamu terus buat je lah. Okey, kita pecahkan Ag plus NO3 minus Mg plus Mg2 plus Cl minus. Okey. Mg2 plus NO3 minus. Okey. So, apa you buat? You cancel yang mana yang you tak nak lah. Contoh MgNO3 ni kita tak nak. Dia hanya produk sampingan. So, kita potong yang mana kita tak nak. MgNO3, MgNO3. MgNO3. Okey, yang kita nak MgCl kan? So, kita just ambil Ag plus tambah Cl minus menghasilkan AgCl. Okay, ini yang dimaksudkan dengan persamaan ion. Okay, so kamu kena tahu tulis persamaan penuh dan persamaan ion. Okay, MgNO3 ni disebut sebagai pemerhati saja. Okay, kalau kamu bayangkan MgNO3 ni adalah garam larut kan. Jadi bila
kamu campur AgNO3 dengan MgCl tadi, yang kecil, yang terhasilkan ialah satu mendakan kan. Mendakan ni cikgu kata AgCl kan. Okey, yang larutan ni sebenarnya ialah MgNO3. Okey. Okey, tu satu. Okey, kita tengok lagi contoh. Okey, contoh yang kedua, mencampurkan kalium chromate. Kalium chromate. Kalium CrO7. K2 kot, CrO7. Dengan plumbum nitrate, PbNO3. Okey, so apa yang you akan dapat? Okey, simply CrO7 2 minus, Pb2 plus, NO3 minus. Okey, gabungkan saja, kamu akan dapat kalium silap, PbCrO7 dan juga kalium nitrat. So ini ialah yang kamu nak, yang termendak. Kalium nitrat ni garam larut Okey, so kamu buat persamaan ion dia, just ambil je K plus tambah CrO2 minus tambah dengan Pb2 plus. Okey, dapatlah PbCrO7. Macam tu je buat persamaan ion. Okey, last kuprum klorida. Okey, campur dengan natrium karbonat. Okey. N2CO3. So garam yang kamu akan dapat ialah CuCO3, CuCO3 dan juga NaCl. CuCO3 tak larut dan NaCl ialah garam larut. Okey. So dia punya persamaan ion CuCO3. Persamaan ion dia adalah Cu2 plus campur dengan CO3 2 minus. Okey. Itu cara kita buat persamaan ion. Senang je kan? Okey. Persamaan ion. Okey, untuk pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan ni, nanti kita akan buat eksperimen lah. Kita buat amali dekat dalam makmal. Okey, bila balik sekolah nanti. Kalau balik time form 5, kita buat time form 5 lah. Sebab kalau cikgu dah terangkan pun, kita buat nanti baru nampak lah. Okey, so kita tengok muka surat 190. Okay, muka surat 190. Okey, hari tu kamu dah buat dah uji kendiri 6.9, garam larut tak larut. Okey, cikgu nak kamu sambung buat soalan nombor 2 dan 3 Okey, muka surat 187 tu. 190, sorry. 6.9, uji kendiri. Okey, muka surat 190, kamu buat soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey. Iaitu cadangkan larutan aqueous yang sesuai untuk penyediaan garam kalsium sulfat dan juga tunjukkan kaedah penyediaan hablo zinc nitrat dalam sertakan bahan tindak balas yang diperlukan. Okey, dan juga satu lagi, macam last time, pilih satu garam tak larut. Lepas tu buat prosedur. Okey, ayat mesti lengkap lah. Kalau boleh, jangan rujuk buku sangat. Cuba buat dengan orang kata step flow sendiri dan cuba polish ayat tu. Kalau nak rujuk textbook untuk nak tengok ayat boleh. Tapi kalau boleh step tu kamu cuba plan out sendiri dulu. Okey, pilih satu garam tak larut. Okey, kalau boleh jangan sama dengan kawan lah.
Okey, boleh tak? Okey, ada soalan tak setakat ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey, so tolong kerja rumah. Hantar macam biasalah sebelum pukul 12 ni. Boleh hantar ujikan diri nombor 2, nombor 3 dan juga pilih satu garam tak larut. Okey? Okey, cikgu rasa itu saja untuk kelas hari ini. Okey, boleh ada masa setengah jam lagi kamu sambung buat homework. Kalau ada masalah boleh tanya dekat grup WhatsApp. Okey, setakat ni clear atau tidak? Clear cikgu. Okey, clear. Clear cikgu. Untuk minggu depan, kita akan masuk tindak balas haba ke atas garam dan juga analisa garam. Okey. Kalau siapa yang masuk kuis, kan semua masuk kuis kan? Kalau siapa yang tak nak jawab lagi pun boleh sebab sebenarnya tajuk garam tu cikgu akan cover minggu depan. Tapi sebenarnya cikgu dah hantar video sikit kan. Sebenarnya soalan dalam kuis tu tak banyak pun pasal garam ni. Kalau kamu tengok video tu pun boleh jawab kot. Okay. So, brace yourself sebab tajuk lepas ni sangat banyak hafalan so, tolong bersedia dengan notes. Cikgu akan bagi notes juga dan kita akan hafal banyak ujian. Okay, minggu depan. Okay, so tolong bagi hafal garam larut tak larut daripada sekarang dan juga prosedur nak buat garam-garam tersebut sekarang. Sebab lepas ni ada banyak lagi benda yang kita nak hafal Okay, so boleh sambung buat homework. Cikgu rasa tu sajalah untuk kelas hari ni. Okay, thank you semua. Okay, kita boleh leave lah masing-masing. Terima kasih cikgu. Thank you. Ada Terima kasih problem cikgu. boleh tanya Cikgu. Cikgu.